Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Dan juga hari ini Awani Pagi akan membawakan secara eksklusif dua individu penting yang mempunyai tanggungjawab besar dalam menjaga keamanan, keselamatan perairan negara yang mana ketika kita berperang dengan COVID-19 bukan hanya dari sudut mematuhi garis panduan dan juga kesihatan, ia juga menuntut daya tahan dan tanggungjawab yang lebih tinggi dalam usaha mengetatkan sempadan negara daripada pencerobohan. Dan mereka inilah, Hakim, petugas barisan hadapan yang menangani isu jenayah laut, terutamanya pencerobohan nelayan asing, penyeludupan dadah, kemasukan parti secara haram dan sebagainya. Dan kita sangat bertuah hari ini kerana kita dapat menyelami dan memahami tugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan juga tahap keselamatan negara ketika ini. Dan bersama kami berdua di studio pagi ini adalah Pengarah Maritim Selangor, Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim, dan juga Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli. Assalamualaikum, Kapten. Apa khabar? Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Kapten, boleh Kapten Rosli mungkin boleh buat permulaan, boleh kita kongsikan jenayah ataupun statistik jenayah secara keseluruhannya ataupun mungkin di Selangor berkenaan sepanjang tempoh PKP ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana menjemput pihak Maritim Malaysia untuk membincangkan sedikit tentang pencerobohan dan nelayan asing di dalam perairan negara. Untuk makluman ini semua, pada tahun ini saya menceritakan skop statistik tangkapan seluruh Malaysia sebanyak 688 tangkapan sepanjang tahun daripada Januari 1 Jan hingga 2020 pada tahun ini. Baik, Kapten Sufi, bagaimana pula dengan di Terengganu keadaannya? Okey, untuk makluman pada penonton Astro Awani, untuk keseluruhan kes ataupun tangkapan di perairan Pantai Timur, terutamanya di Negeri Terengganu, di Maritim Negeri Terengganu kita dah sejak APMN ditubuhkanlah kita dah berjaya menahan ataupun menangkap sebanyak 754 tangkapan yang merangkumi pelbagai kesalahan antara kesalahan bot nelayan tempatan, bot nelayan asing dan juga MSO. Kita ada kes under immigration, custom, Kabinet KK dan juga kes-kes lain. Di Terengganu kita sekarang ni melaksanakan operasi yang kita laksanakan pada tahun lepas lagi, iaitu Op Naga ataupun Op Naga Barat tahun lepas 2019 sehingga kini kita masih melaksanakan. Dan juga dalam masa tempoh COVID ni kita juga melaksanakan operasi Kuda Laut, iaitu memfokuskan kepada pencerobohan bot nelayan asing terutamanya di Pantai Timur melibatkan 3 negeri, negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dan di mana operasi ini tertumpu untuk mencegah daripada pencerobohan bot nelayan asing dan mengikut SOP COVID-19 yang sangat-sangat ketat. Ya, Kapten Rosli, kita nak memahami juga mengenai di kawasan manakah jenayah laut ni di perairan negara ni paling kerap berlaku dan mungkin jenayah melibatkan apa yang kerap berlaku, mungkin dadah, parti, penyeludupan rokok dan sebagainya. Boleh Kapten Rosli rungkaikan? Ya, dari segi jenayah di laut ni, kalau kita melihat trend-trend jenayah ni berlaku dia mengikut faktor geografi di mana perairan yang hampir dengan negara jiran merupakan lokasi-lokasi titik panas. Kita ambil contoh di perairan Selat Melaka dan juga di timur dan selatan Sabah, di mana Tawau, Sandakan dan saya cakap di sepanjang Selat Melaka merupakan lokasi-lokasi panas yang berlaku penyeludupan ni. Sebagai contoh, pengedaran dadah, barang-barang kawalan, rokok, parti. Kita tengok dia berbeza dengan kita lagi tengok sebelah Pantai Timur, lokasi di antara persempadan negara dia berada jauh. Jadi bukan tak berlaku, tapi ancaman penyeludupan yang berlaku di lokasi-lokasi tersebut, kalau kita nampak dia tertumpu lebih kepada penyeludupan rokok yang memerlukan kapal-kapal induk, kapal besar dan ditransfer ke kapal-kapal kecil untuk didaratkan. Berbanding dengan lokasi yang berhampiran, yang dekat, yang kita tengok Selat Melaka, timur Sabah dan selatan
Sabah, dia menggunakan bot-bot berkuasa tinggi, bot laju yang boleh ini masuk daripada negara jiran terus ke negara kita ataupun daripada negara kita terus keluar ke negara jiran. Dan juga untuk Kapten Sufi, kalau di bahagian atau region yang dijaga oleh Kapten Sufi sendiri, jenayah apa yang paling kerap berlaku, kita nak memahami juga, dan juga di kawasan manakah jenayah di perairan yang dijaga oleh Kapten Sufi kerap berlaku? Okey, kalau kita tengok di Pantai Timur, kes-kes yang paling tinggi ataupun kekerapan perlakuan jenayah yang berlaku di perairan Pantai Timur ni hanya tertumpu kepada pencerobohan bot nelayan asing, terutamanya yang datang daripada negara Vietnam lah. Okey, kalau kita ikutkan statistik yang kita dah berjaya laksanakan, kita dah menahan ataupun membuat pemeriksaan sebanyak lebih hampir 5,000 pemeriksaan kita laksanakan, dan kita dah berjaya menangkap sebanyak 122 tangkapan menerusi Op Naga Barat dan melibatkan seramai hampir 5,000 juga OKT yang telah kita tahan di lokap-lokap maritim. Menerusi Op Kuda Laut yang kita laksanakan bermula pada 26 Jun baru-baru ini selepas pengumuman penangkapan ataupun selepas PKPP dikuatkuasakan, kita telah berjaya menahan sebanyak 46 kes bot nelayan asing yang melibatkan seramai 523 orang awak-awak ataupun OKT. Dan di sini juga kita mendapati kes-kes bot nelayan asing ni berlaku di tempat-tempat yang kita dah kenal pasti, maksudnya ataupun hotspot, titik panas bot nelayan asing ni. Kalau kita lihat perairan Negeri Terengganu ni sendiri berkeluasan hampir 60 km persegi, 60,000 km persegi, di mana kawasan perairan Negeri Terengganu ni adalah sangat-sangat luas, dan di mana kawasan tangkapan bot nelayan asing ni tertumpu di kawasan 20 batu nautika daripada zon ekonomi eksklusif, iaitu kawasan garis sempadan kita dengan negara Vietnam. Dan juga kes-kes ni ada antara terhampir dengan perairan kita adalah sejauh daripada pantai Negeri Terengganu adalah sejauh 45 batu nautika daripada pantai. Kita dapat berjaya membuat tangkapan lah. Dan juga kita dimaklumkanlah kenapa titik-titik panas ni berada di sekitar perairan Negeri Terengganu ni. Ia tertumpu kerana terdapat banyak pelantar-pelantar minyak yang berada di dalam perairan Negeri Terengganu. Kalau kita anggarkan lebih hampir 150 buah pelantar minyak yang berada di sekitar perairan Negeri Terengganu yang menjadi tempat tumpuan hasil laut ataupun ikan-ikan ni membiak di sana. Dan ini Kapten Sufi, kalau kita lihat di Terengganu itu cabarannya lebih kepada selain dari kawasan yang luas untuk dijaga, pencerobohan nelayan asing ini juga selain daripada mengaut ataupun mengaut hasil laut di sempadan negara juga, mereka juga mungkin boleh menjejaskan alam sekitar. Adakah mereka ini menggunakan kaedah ataupun cara tangkapan yang bukan sahaja sudah jelas memasuki kawasan perairan negara lain, tapi adakah mereka juga menggunakan kaedah yang mungkin boleh menjejaskan alam sekitar juga, contoh penggunaan bom ikan ataupun pukat tunda? Ya, memang saya bersetuju sangat tentang kaedah penangkapan ikan yang dilaksanakan oleh negara-negara selain Malaysia. Kita, negara Malaysia, kita dah keluarkan ataupun syarat-syarat untuk menangkap ikan di negara kita menggunakan pukat-pukat yang telah dibuat kajian yang bersesuaian untuk menangkap ikan di negara kita, dan kaedah penangkapan ikan di negara kita ni menggunakan pukat-pukat yang tidak merosakkan ekosistem ataupun biodiversity lah bagi pembiakan ikan. Bagi negara Vietnam, kaedah penangkapan ikan mereka menggunakan kaedah tunda dua bot, di mana dua bot akan ditunda bersama menggunakan satu pukat, dan kaedah pukat yang digunakan tu adalah sangat destruktif, iaitu dengan menyapu apa saja yang berada di dasar, terutama kita punya batu-batu karang, apa tu terumbu-terumbu, tempat pemaikan ikan, semuanya
habis disapu oleh Macam mana pihak PMM Terengganu khususnya nak mengenal pasti bot-bot asing ini? Sebab kadang-kadang ialah di laut yang luas itu mereka boleh meletakkan bendera Malaysia contohnya untuk mengaburi. Jadi apa modus operandi nelayan-nelayan asing yang mungkin yang dilakukan untuk mengaburi mata pihak berkuasa? MO yang kita selalu lihat bot-bot nelayan asing yang berada di perairan Malaysia ni, mereka ialah betul tadi dengan menyebarkan bendera Malaysia. Kononnya kita tak akan periksa lah. Dan nombor pendaftaran juga ditukar kepada nombor tempatan. Tapi kita pihak PMM kita akan memeriksa semua bot-bot yang berada di perairan kita, terutamanya bot yang mempunyai kulit daripada asal negara Vietnam ataupun badan bot tersebut dibina asal daripada negara Vietnam. Sebelum ni memang Malaysia ada membenarkanlah penggunaan bot-bot negara Vietnam ni untuk dilesenkan di negara kita. Tapi sekarang masih dah tiada. Tapi kita akan memeriksa setiap bot-bot tempatan yang melalui dalam perairan kita. Kita periksa dokumen dan sebagainya. Daripada situ kita akan dapat lihat itu adalah bot tempatan ataupun bot asing. Ya. Kapten Sufi, kalau kita nak kata juga, adakah ada pelibatan dari nelayan tempatan yang menjadi tali barut misalnya membocorkan maklumat penguatkuasaan kepada maklumat APMM ini kepada nelayan warga asing? Ada tak perkara itu berlaku? Saya tak dapat nak nafikan perkara contoh tali barut ini berlaku. Memang ada. Cuma mungkin setakat ni belum ada lagi tangkapan yang melibatkan tontor-tontor dan juga tali barut. Dan kita menerusi tangkapan-tangkapan kita dan siasatan yang telah kita laksanakan, kita mengenal pasti Alibaba ataupun pengusaha-pengusaha bot kita ni yang memajak ataupun memberi lesen kita kepada negara Vietnam ataupun nelayan Vietnam untuk menangkap ikan masuk negara kita untuk mencuri hasil kita. So Alibaba ni pun kita sebagai tali barut lah kita katakan. Dan juga kalau kita tengok dari segi contoh dan kru-kru nelayan tempatan kita sebenarnya di Pantai Timur ni kebanyakan ataupun majoriti adalah daripada warga negara Vietnam. Dan kita percaya bila aset kita berada di laut, bot-bot tempatan yang menggajikan awak-awak negara Vietnam ni akan maklumkan kepada kawan-kawan ataupun sahabat mereka yang berada di sepadan supaya tidak masuk ataupun masuk ketika aset PMM tiada di laut. Okey, kita terima kasih Kapten Sufi memberi kita penerangan memahami skop tugasan dan cabaran yang dihadapi oleh pihak APMM di Terengganu. Tapi dalam masa sama juga kita ingin melihat realitinya ketika ini tugas-tugas penguatkuasaan membantah ataupun menguatkuasakan undang-undang ini lebih mencabar, ditambah lagi dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, dan itu pastinya juga turut melibatkan selain daripada penyeludupan bahan-bahan seperti yang disebutkan tadi, juga melibatkan warga asing yang sehingga kini saya rasa ada beberapa kluster telah berwujud akibat warga asing ataupun parti ini. Dan kita nak melihat kepada hal ini di negeri Selangor khususnya selepas kita kembali daripada rehat ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan JJ Ahmad. Kita bercakap mengenai soal penguatkuasaan undang-undang melibatkan perairan negara, dan kita bersama dengan APMM, kita bersama dengan Kapten Muhammad Rosli Kasim, Pengarah Maritim Selangor, dan juga Kapten Muhammad Sufi Muhammad Ramli, Pengarah Maritim Terengganu. Dan kita nak melihat kepada keadaan di Selangor kerana kita bermaklum cabaran agensi penguatkuasaan APMM ini di Selangor khususnya melibatkan parti pendatang asing tanpa izin, penyeludupan. Di Terengganu lain pula cabarannya. Tapi dalam kita sekarang ini berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, bagaimana Kapten melihat daripada sudut mungkin keselamatan anggota petugas barisan hadapan kita dalam menguatkuasakan undang-undang, terutamanya dalam operasi mencegah kemasukan parti ini? Okey, pada peringkat awal Perintah Kawalan Pergerakan ni APMM telah melihat ancaman parti ini merupakan satu ancaman
yang besar yang boleh menyebabkan merebaknya COVID-19 menjadi lebih serius. Sebab pada masa permulaan tersebut, negara-negara jiran kita telah dilanda oleh COVID-19 dengan ini serius. Pihak pengurusan pada bulan Mac, permulaan PKP, pihak pengurusan tinggi APMM telah mengarahkan semua maritim negeri dan bahagian udara APMM untuk meningkatkan operasi di dalam mengawal perairan negara. Bukan setakat mencegah kemasukan parti, tapi juga kita melaksanakan pemeriksaan ke atas yang kita sendiri sedia maklum, kapal-kapal dagang atau kapal-kapal persiaran ya, mempunyai pekerja-pekerja warga asing yang kita sendiri seperti yang ini yang dimaklumkan tadi tidak disaring ya, yang kita tidak tahu status kesihatan. Jadi ini kita melaksanakan mempertingkatkan kawalan ini, mengelakkan daripada ini kru-kru kapal tersebut mendarat di daratan negara kita bagi mengelakkan tersebarnya lagi menimbul kluster-kluster baru tapi alhamdulillah pada peringkat awal kita tidak mendengar kluster-kluster yang daripada parti ini merebak kepada rakyat-rakyat tempatan. Pada bulan Mac juga, kalau saya rasa kalau masih ingat lagi kita pihak PMM Malaysia, Maritim Malaysia telah melaksanakan operasi COVID-19 laut bersama dengan pihak Polis Diraja Malaysia, pasukan Polis Marin bagi mengukuhkan lagi kawalan perairan negara. Ini seperti yang kita sedia maklum, APMM merupakan barisan hadapan di dalam menangani kemasukan parti di dalam negara. Ini memang kita sedar risiko-risiko ancaman penyebaran COVID-19 ini boleh merebak kepada anggota-anggota kuasa jika kita tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi sebelum pengoperasian dijalankan, anggota-anggota telah ditaklimatkan, telah diberi ingatan supaya mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan. Kita seperti yang kita tahu, anggota kuasa ni apabila selesai beroperasi, dia akan balik ke rumah bersama keluarga. Jadi kita tanda kesan yang kita ni boleh merebak pada keluarga dan merebak kepada orang-orang lain. Ini akan menyebabkan benda ini menjadi lebih mungkin parah. boleh kongsikan ringkas apakah SOP-nya dan adakah SOP baru ini boleh menghadkan ataupun memberikan limitasi terhadap penguasaan. Ini SOP yang baru ni, ini seperti yang saudara katakan tadi, boleh mengekang penularan ni dengan sekarang ni kita sediakan pakaian PPE yang bagi mengelakkan anggota terdedah terus kepada kalau ada tangkapan kepada aktiviti atau parti-parti warga asing ni. Lepas tu jaga penjarakan sosial, dan apabila tangkapan satu dilakukan, apabila kita bawa balik di darat, kita mohon kepada pihak KKM, Kementerian Kesihatan, untuk melakukan swab test dahulu sebelum parti ini dibawa untuk siasatan lanjut. Okay. Dan juga Kapten Rosli, kalau kita lihat untuk menangani parti ini memerlukan aset untuk digerakkan anggota juga, dan bagi agensi maritim sendiri, adakah dana yang diperuntukkan kepada APMM untuk menangani parti mencukupi atau perlu dipertingkatkan lagi pada pandangan Kapten dari segi dana dan keanggotaan bagaimana Kapten? Dalam isu penguasaan APMM, kita bukan fokus kepada isu parti saja. Untuk makluman semua, parti Malaysian COVID memang kita menekankan untuk mengelakkan penularan COVID-19 untuk menjadi lebih serius. Tetapi untuk penguasaan seluruh Malaysia, bagi saya APMM perlu diperkasakan dengan buat masa sekarang yang kita sedia maklum keluasan laut Malaysia 614,000 km persegi. Bila dibandingkan dengan keluasan Malaysia adalah 3 kali ganda, dengan kekuatan anggota seramai 5,000 anggota, dan kita mempunyai aset lebih kurang 247 aset, yang mana hampir 50% aset agensi penguasaan maritim Malaysia telah melebihi 10 tahun. Jadi untuk mempertingkatkan kawalan, keperluan aset-aset pemintas terutama di kawasan lokasi panas mana ia berhampiran dengan negara-negara jiran seperti di Selat Melaka,
di timur atau selatan Sabah, dan juga aset-aset besar yang boleh dijadikan kapal induk atau mothership yang kita tengok di sebelah pantai timur, keluasan laut menjangkaui hingga ke perbatasan lebih kurang dalam 200 batu nautika. Yang aset kita ada sekarang ini boleh, bukan tak boleh beroperasi, boleh, tapi tidak boleh dalam jangka masa yang lama. Yang aset yang paling besar kita ada sekarang ni lebih kurang dalam 85 meter. Yang paling besar ini kita ada 2 biji untuk mengawal perairan negara. Jadi ini saya rasa pada pandangan saya memperkasakan FMM adalah satu keperluan pada masa sekarang dan jangka masa akan datang. Seperti kita tengok, kita lihat negara-negara jiran kita seperti Filipina, Indonesia, sekarang diorang tengah memperkasakan agensi pengawal pantai diorang di dalam mengekang kes-kes jenayah di laut dan juga pencerobohan nelayan asing ataupun pencerobohan pihak-pihak negara luar ke dalam negara. Kapten Rosli, bagaimana dengan kerjasama strategik antara negara-negara jiran kita seperti Indonesia, Filipina? Adakah cukup atau perlu penambahan dari segi pelbagaikan perkongsian, kerjasama, maklumat risikan, aset keanggotaan itu? Dan adakah keperluan mewujudkan kerjasama perairan baharu untuk tangani masalah ketika ini? Buat masa sekarang, kita telah menjalinkan kerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia dan juga negara jiran-jiran yang lain dalam konsep operasi dan pertukaran maklumat risikan bagi mengukuhkan lagi persepadanan perairan negara. Ni bagi saya perhubungan antara negara ini adalah penting dalam mengukuhkan lagi persepadanan negara masing-masing dan juga dalam konteks orang cakap memastikan kesejahteraan di laut sama ada negara jiran atau negara kita. Ini adalah satu yang penting, terutama maklumat risikan dan operasi bersama bagi mengeratkan lagi kerjasama dan hubungan di antara negara-negara. Kapten, kalau kita lihat daripada apa yang kita sebutkan tadi dengan keluasan kawasan dan jumlah keanggotaan dan juga aset itu jelas ianya perlu diperkasakan. Tapi melihat kepada ledakan teknologi ketika ini, mungkinkah adakah kemungkinan APMM juga terus melihat kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence seperti penggunaan drone, radar yang mungkin lebih berkesan ataupun lebih mempunyai keupayaan yang lebih untuk mengesan kemasukan pendatang asing ataupun jenayah berada di perairan ini? Keperluan aset-aset yang canggih pada masa kini adalah satu, memang pada pandangan saya adalah satu keperluan. Kalau kita lihat sendiri jenayah-jenayah rentas sepadan ini, kadang-kadang kita melihat dia lebih ke hadapan pada kita. Kita ambil contoh semacam produk rokok ataupun dadah. Apabila kita meningkatkan kuasa, ibarat kita kuasa bot kita, kuasa enjin, kuasa kuda, dia lebih ke hadapan lagi dia melangkaui jangkaan kita. Jadi keperluan teknologi canggih yang seperti drone bagi memantau kemasukan bot-bot penceroboh adalah perlu pada masa sekarang. Kita tengok teknologi sekarang, kemungkinan besar juga penduduk-penduduk mempunyai teknologi yang tinggi juga. Ya, seperti di Selangor kita pernah kesan juga ada drone yang terbang di dalam perairan kita. Jadi kita syaki drone itu juga digunakan oleh kemungkinan besar oleh ejen-ejen penyelundup yang menggunakan sepenuhnya teknologi terkini untuk memasuki perairan kita dan memantau penguat kuasa di negara kita. Kapten, kita nak Kapten Sufi di Terengganu contohnya, apa yang Kapten rasakan ataupun Kapten lihat berdasarkan pemantauan operasi yang dilakukan ini? Kita lihat jenayah penyeludupan, jenayah penilaian asing ini, mereka ni macam masalah ni orang kata pemakan tak habis. Jadi apa sebenarnya yang faktor menyebabkan perkara ini terus berlaku? Adakah mungkin kita perlu memperketatkan lagi daripada sudut perundangan, penguatkuasaan ataupun hukuman yang lebih berat, ataupun mungkin kerana ketidakcukupan aset ataupun kaki tangan penguatkuasaan untuk melaksanakan penguatkuasaan undang-undang? Ya, betul. Saya melihat apa yang kita ada sekarang di Pantai Timur memang
adalah tidak mencukupilah dari segi kekuatan aset dan kekuatan sumber manusia, yang perkara yang telah dibentangkan ataupun telah dimaklumkan oleh Kapten Rosli tadi tu untuk penambahan aset, kita perkasakan aset dan juga kita tingkatkan lagi perbelanjaan untuk operasi bagi untuk pengawalan perairan kita daripada dicerobohi. Dan memang Terengganu ataupun Pantai Timur kita ni kaya dengan hasil laut. Disebabkan kayalah permintaan untuk menangkap ikan dan juga hasil-hasil laut ni adalah tinggi bagi negara-negara asing, terutamanya negara Vietnam. Kalau kita tahu statistik, negara Vietnam ni antara negara ke-8 yang terbesar di dunia mengeksport hasil laut mereka. Jadi mereka ni dahagakan untuk dapatkan hasil-hasil laut ni dan sanggup masuk negara-negara Asia yang lain untuk menangkap ikan dan mengeksport ikan tersebut ke negara-negara lain. Kalau kita lihat EU ataupun negara pemasar ataupun yang mengimport ikan-ikan daripada Asia ni telah mengenakan yellow card kepada mereka. Walaupun dah kena yellow card tapi mereka ni tidak kita lihat tidak serik. Tetap juga masuk ke dalam perairan negara kita untuk mencuri hasil kita. Dan kita lihat teknologi lah memain peranan lah, dan juga keupayaan aset kita ni kena kita tambah untuk mengelakkan mereka dia masuk. Kalau kita ada teknologi contohnya macam drone yang kita tahu sekarang ni kita dah ada beberapa aset, 6 aset NEPC kita menggunakan drone, dan kita akan dapat mengesan ataupun mengekang daripada kemasukan mereka daripada perairan Baik, kita. jelas sekali daripada apa yang dijelaskan di perkongsian Kapten Rosli tadi dan juga Kapten Sophie, jelas menunjukkan bahawa agensi penguatkuasaan maritim Malaysia ini perlu terus diperkasakan. Bukan saja mungkin dia melihatnya sebagai agensi yang berada di tengah-tengah. Kalau di perairan itu mereka ada polis marine di peringkat pinggir pantai. Kemudian baru ada APMM dan kemudian TLDM di tengah sana berkongsi kawasan yang hampir sama. Tapi mereka memainkan peranan yang penting yang perlu diperkasakan, terutama dalam aspek COVID-19. Kita lihat ada wabak ataupun kluster baru yang diakibatkan oleh warga asing. Ini satu yang perlu diberikan perhatian ataupun mungkin peruntukan lebih di masa hadapan untuk mereka terus memperkasakan APMM. Baik, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk perkongsian itu. Sekian saja Awani Pagi. Saya Jijak Ahmad. Saya Khairul Rahman. Jumpa lagi. Bye.